ya dalam bacaan Al-Quran. Pernah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa suatu malam ketika mana pada malam hari beliau berjalan dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, sehinggalah apabila mereka pulang pada pertengahan malamnya, mereka dapati di dalam Masjid Nabawi ada seseorang yang dalam Raudhah Al-Musyarrafah sedang sembahyang dengan bacaan Al-Qur'annya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi pinggiran masjid mendengar bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang yang sedang sembahyang itu. Kata Sayyidina Umar, disebabkan malam yang begitu gelap, kami tidak mengenali siapakah yang sedang solat dan sedang membaca Al-Quran itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ratban kama unzila alayya falyaqra bi qira'ati ibni ummi 'abdin." Sesiapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu fasih diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi kita bacalah mengikut bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu gelaran kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merupakan seorang yang berkhidmat kepada Nabi kita, dan khidmat beliau lebih kepada Al-Quranul Karim, sehingga kan dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini mengetahui rahsia-rahsia ayat yang diturunkan. Tidak ada suatu ayat Al-Quran pun yang diturunkan kecuali diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud di mana ayat itu diturunkan, kepada siapa ditujukan, bilakah diturunkan, siang atau malam diturunkan, musim sejuk ataupun musim panas diturunkan. Semuanya diketahui oleh beliau. Dan beliau juga Allah menganugerahkan kepada beliau kelebihan boleh mengkategorikan ayat-ayat suci Al-Quran. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanan pulang daripada Mekah Al-Mukarramah, manakala sekumpulan orang-orang daripada Kufah pula dalam perjalanan untuk menuju ke Mekah. Jadi kumpulan itu bertembung pada malam yang gelap yang mereka tidak kenali siapa yang daripada kedua-dua belah pihak. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Saluhum, tanyakan mereka daripada mana kalian semua." Maka jawab salah seorang yang berada dalam kumpulan itu, "Min fajjin amiq." Ya. Lalu ditanya pula nak ke mana? Jawab orang itu, "Ilal baitil atiq." Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya di tengah-tengah kumpulan itu ada seorang alim. Sebab cara jawabnya nak maklumkan datang daripada Iraq, tetapi menggunakan nama istilah Iraq yang disebut dalam Al-Quran, Fajjin Amiq. Dan nak memaklumkan nak pergi ke Mekah, tak cakap pergi ke Mekah, tetapi menggunakan ayat Al-Quran ilal baitil atiq, untuk ke Mekah. Maka kata Sayyidina Umar, di tengah kumpulan itu ada seorang alim. Cuba tanyakan mereka daripada keseluruhan ayat suci Al-Quran, apakah ayat yang paling agung, kata Sayyidina Umar. Saluhum, tanya kepada mereka, a'zama ayat fil Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka kata orang itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dijawab oleh orang tersebut, ayat yang paling agung dalam Al-Quran ialah ayatul kursi. Ditanya lagi, a'dala ayat fil Quran, ayat yang paling adil di dalam Al-Quran, apakah ayatnya? Dijawab oleh orang itu. Ditanya lagi, arja ayat dalam Al-Quran, ayat yang paling memberi harapan kepada kita semua. Maka dijawab oleh orang itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, jangan sesekali rasa
Allahumma shalli ala Muhammad, rasa putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa ya keseluruhannya. Maka ditanya lagi, apakah ayat yang paling detail dalam Al-Qur'an? Maka dijawab, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Sesudah ditanya dijawab, ditanya dijawab, ditanya dijawab, ya, dan jawabannya tepat, maka kata Sayyidina Umar, saluhum, tanyakan kepada mereka, apakah yang berada bersama dengan mereka dan yang sedang menjawab itu Abdullah bin Mas'ud? Maka jawab orang-orang itu, benar, bersama-sama kami ialah Abdullah bin Mas'ud. Jadi maksudnya ini satu pengiktirafan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, sehingga dikenali Abdullah bin Mas'ud ini dengan pengenalan Al-Quranul Karim, tuan. Kelebihan beliau dalam beliau menguasai ayat suci Al-Quran, ya, bahkan boleh mengkategorikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita selalu dalam masyarakat kita bila pergi meminang dan sebagainya, pergi ya hantar-hantaran buat tentu belanja, perkahwinan dan sebagainya, ya, bila ditanya berapa hantaran ada, ya, ada kita katakan ayah kepada pengantin perempuan mengatakan 6.666, contohnya. Ya, jumlah hantarannya. Kenapa? Hampir sempena dengan ayat suci Quran. Sebenarnya tuan-tuan, ayat suci Quran tak sampai banyak tu. Ya, keseluruhan daripada ayat suci Al-Quran hanyalah 6.236 ayat. Tak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahawa jumlah ayat suci Al-Quran ialah 6.666 ayat. Ya. Jadi kalau pengantin lelakinya mengaji sikit, insya-Allah boleh minta tawar, tuan-tuan. Ya, boleh ditawar lagi, ya. Sebab jumlahnya hanyalah 6236. Ambil kalkulator, cuba campurkan. Surah Fatihah 7 ayat, surah Baqarah berapa ayat, surah Ali Imran 200 ayat. Campur sampai surah An-Nas, kita akan dapat 6236. Tak ada 6.666 ayat. Ya, daripada mana kita dapat 666 ni, tuan-tuan? Kata para ulama, daripada pengkategorikan ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran itu bila dibuat dalam bentuk tajuk, tuan-tuan, ayat berkenaan dengan hukum hakam 500, ayat berkenaan dengan tauhid berapa, ayat berkenaan dengan umat-umat terdahulu berapa, ayat berkenaan dengan akhlak berapa. Maka bila dibuat dalam bentuk kategori yang sedemikian, jumlahnya kita akan dapat 6.666. Ya, sebab kadangkala ayat tauhid berulang dalam ayat hukum, ayat akhlak berulang dalam ayat umat-umat terdahulu. Maka dengan sebab itulah jadinya 6.666 ayat. Maksudnya orang Melayu pun hebat juga, tuan-tuan. Ya, boleh tahu kategori ayat, ya, sehingga berpegang dengan jumlah ayat yang sedemikian. Nak sebut 6.666 silakan, tapi mesti tahu sebab-sebab. Ya, sebab nanti kalau dicampur mengikut jumlah ayat daripada surah-surah, kita tak akan dapat 6.666. Kita cuma dapat 6236 sahaja. Baik, itulah kelebihan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bahagian kaki kambing, iaitu bahagian zirah. Zirah ni kita katakan bahagian atas daripada lutut kambing, tuan-tuan, ya. Bahagian paha kecil, ya. Bahagian itu pula diracun, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui Yahudi yang meracuni bahagian itu. Sehinggalah seorang wanita Yahudiyah masak bahagian daging kambing tersebut, dititipkan kepada Nabi SAW, diletakkan racun yang dinamakan dasmatus sanah. Para ulama membuat catatan dasmatus sanah ni di antara racun yang digunakan oleh orang di zaman jahiliyah untuk membunuh mangsa-mangsanya, yang mana racun itu tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna.
Ia dibuat hasil daripada peraman kurma dan juga dicampur dengan bisa ular padang pasir. Diperam daripada warnanya hitam sehinggalah menjadi jernih, kemudian dicampur ke dalam makanan orang yang nak diracuni, sehingga orang yang makan makanan itu tidak akan sedar bahawa dia diracun. Dan suatu sanah ini diletakkan dalam makanan Rasulullah SAW. Dan suatu sanah juga diletakkan pada pisau yang digunakan untuk membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan suatu sanah diletakkan pada roti makanan Sayyidina Abu Bakar yang akhirnya beliau juga keracunan. Dan suatu sanah ini juga diletakkan pada bubur makanan Umar bin Abdul Aziz. Dan suatu sanah juga diletakkan dalam makanan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Maka catatan daripada para alim ulama, dan suatu sanah ini menjadi asbab kepada matinya ramai orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Racun yang digunakan suatu masa dahulu untuk membunuh, dan orang-orang ini mendapat ganjaran pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim qala hadatsana Abban ibn Yazid an Qatadah an Syahr ibn Hawshab an Abi Ubaidah qala tabakhtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran wa qad kana yu'jibuhu az-zira' fanawaltuhu az-zira' thumma qala nawilni az-zira' fanawaltuhu thumma qala nawilni az-zira' faqultu ya Rasulullah wa kam lisyati min zira'in faqala walladhi nafsi biyadihi law sakatta lana waltani az-zira' ma da'utu. Abu Ubaidah, tuan-tuan, Abu Ubaidah Al-Jarrah, nama beliau ialah Amir bin Jarrah. Beliau merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi SAW yang merupakan kumpulan terawal memeluk agama Allah. Beliau ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian-ujian yang besar. Ketika mana sebelum hijrah dengan ujian tentangan daripada keluarga, tentangan daripada tetangga, tentangan daripada sahabat-sahabat dan teman. Dan apabila berhijrah pula masih lagi diuji dengan ujian-ujian yang berat, yang besar, sehingga di luar khayalan dan pemikiran kita, tuan-tuan. Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika mana beliau keluar menyertai peperangan Badar, beliau diuji dengan suatu ujian yang amat dahsyat sekali. Abu Ubaidah Al-Jarrah dalam peperangan Badar, orang-orang Quraisy mengatakan bahawa kita hendaklah mengasingkan diri daripada Abu Ubaidah. Kita jangan sampai bertempur ataupun bertembung dengan Abu Ubaidah, sebab kehebatan beliau dalam peperangan, ketangkasan beliau dalam menggunakan pedang, kemahiran beliau dalam kita katakan seni mempertahankan diri, terkenal Abu Ubaidah ni. Maka semua orang Quraisy bila bertembung dengan Abu Ubaidah dia akan mengelak dan melarikan diri. Tetapi dalam ramai-ramai orang itu ada seorang lelaki yang sentiasa mencari Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pula cuba mengelak daripada bertempur dan bertembung dengan orang tersebut. Namun orang itu makin kuat mengasah Abu Ubaidah, makin menghalang Abu Ubaidah daripada berjuang dan berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya orang itu berdiri tepat di hadapan Abu Ubaidah dan menghalang Abu Ubaidah daripada menyerang musuh-musuh Allah. Maka pada saat itu Abu Ubaidah hilang rasa sabarnya, terus ditetak kepala lelaki itu sehingga terbelah dua. Lelaki yang ditetak oleh Abu Ubaidah itu tidak lain dan tak bukan adalah ayahnya sendiri, tuan-tuan. Masya Allah, ini ujian yang sangat besar kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, sehingga dia amat sedih, dia menangis sesudah berlaku peperangan Badar. Nabi kita tanya Abu Ubaidah cerita bagaimana saat dan detik dia bertempur dengan ayahnya sendiri. Sedihnya Abu Ubaidah ini, lalu Allah turunkan ayat menghiburkan Abu Ubaidah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man haddallaha wa rasulahu
walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Mafhumnya, engkau tidak akan dapati wahai Muhammad suatu kaum yang apabila mereka itu beriman dengan Allah dan Rasulnya, mereka itu sanggup membiarkan sahaja orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun orang itu ayah mereka maupun anak-anak mereka. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala turun memuji Abu Ubaidah Al-Jarrah dan sahabat-sahabat yang diuji terpaksa bertempur dan berperang dengan ahli keluarga mereka. Sayyidina Abu Bakar terpaksa berhadapan dengan anaknya Abdurrahman. Begitulah juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhadapan dengan sepupunya Abu Sufyan bin Al-Haris. Hamzah berhadapan dengan saudaranya Al-Abbas yang pada ketika itu belum Islam. Masya Allah, banyak yang berlaku pertempuran antara keluarga ini dalam peperangan Badar. Jadi perang Badar ia merupakan satu ujian besar kepada keimanan kaum muslimin dan bagaimana mereka ini orang yang mengenepikan hal-hal pribadi mereka dan mengutamakan keutamaan Allah dan Rasul, mengutamakan agama lebih daripada sebarang kepentingan yang lain. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, kata beliau, aku telah memasak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bekas makanan dan baginda sangat menyukai bahagian kaki dari daging binatang, yakni daging kambing. Maka aku menghidangkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda berkata, hidangkan kepadaku bahagian kaki. Maka aku pun menghidangkannya. Kemudian baginda berkata, hidangkan bahagian kaki untukku. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, berapa banyakkah kaki kambing? Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni tuan-tuan, sembelih seekor kambing, bahagian zirah ada 4 saja. Bahagian zirah ada 4 kaki saja. Kemudian bila dia hidang kepada Nabi kita, habis Nabi kita makan, Nabi kita kata, ambilkan lagi zirah, dia ambil lagi. Ambilkan lagi zirah, dia ambil lagi. Ambilkan lagi zirah, dia ambil lagi. Sudahnya dia rasa pelik, ya Rasulullah, sebenarnya kambing ada berapa kaki, kata dia. Sebab apa? Yang dia masak 4 batang kaki saja, tapi yang diangkat kepada Nabi kita tu dah lebih. Maka kata Nabi SAW, demi Allah, kalaulah kamu diam, tak bertanya, engkau akan mengambilnya seberapa banyak yang aku minta. Ini diantara kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maidatul Rahman, hidangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah sediakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam banyak makanan yang sedikit jadi banyak, dan berbagai-bagai bentuk anugerah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الزراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. Daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair, anak kepada Sayyidina Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam berkahwin dengan Sayyidah Asma binti Abi Bakar. Lalu Allah anugerahkan 3 orang putra kepada beliau, yang Abdullah bin Zubair, Uqbah bin Zubair, dan juga Mus'ab bin Zubair. 3 orang daripada anak Sayyidina Zubair bin Awwam. Salah seorangnya ialah Sayyidina Abdullah bin Zubair yang merupakan anak saudara kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau meriwayatkan daripada ibu saudaranya Sayyidah Aisyah yang mengatakan, bukanlah bahagian kaki kambing yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah, bukanlah Nabi kita paling suka bahagian daging kaki kambing, tetapi disebabkan kerana baginda jarang-jarang dapat makan daging, dan baginda memakannya kerana bahagian itulah yang dihidangkan terlebih dahulu, dan bahagian itu yang paling cepat masak.
Kata Sayyidah Aisyah, ya Nabi kita makan bahagian tersebut sebab bahagian itulah yang paling cepat masak, ya, dan bahagian itu yang dihidangkan terlebih dahulu. Itu ya kata-kata Sayyidah Aisyah. Namun jumhur ulama yang meriwayatkan, mereka mengatakan ya sebagaimana hadis-hadis yang lain, para sahabat menyebut itulah bahagian yang Nabi kita paling suka. Haddatsana Muhammad ibn Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Mis'ar qala sami'tu shaykhan min Fahmin qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna atyabal lahmi lahmu dhahri. Daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far, anak kepada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ya, ayah beliau merupakan Ja'far bin Abi Talib, saudara kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abi Talib ini ada dua orang anak yang diberikan kepada orang lain untuk dipelihara disebabkan ya kekurangan, ya, kita katakan belanja keluarga dan sebagainya. Nabi kita SAW berbual dan berbicara dengan Al-Abbas, ya, bapa saudara baginda SAW. Ya, kata Nabi SAW, kita tengok hal keadaan keluarga Abi Talib, ya, dan kita berdua merupakan orang yang lebih, ya, kedudukannya dan lebih kita katakan pendapatannya daripada keluarga yang lain. Apakah pandanganmu kalaulah kita ambil anak-anak Abi Talib ini dan kita pelihara? Maka kedua-duanya menyatakan hasrat untuk mengambil anak Abi Talib ini untuk dipelihara. Kata Abi Talib, ambillah yang manapun aku beri, asalkan jangan diambil anak sulungku. Ya. Maka Al-Abbas mengambil Ja'far menjadi anak angkatnya, manakala Rasulullah SAW pula mengambil Sayyidina Ali bin Abi Talib, ya, menjadi saudara yang tinggal bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ja'far ini membesar, dibina, dididik dan diasuh dalam keluarga, ya, Al-Abbas, dan Ja'far ini memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau merupakan orang yang Allah anugerahkan kepetahan dalam berjidal, ya, dalam berpidato dan berdebat. Ini kelebihan Sayyidina Ja'far. Maka dengan sebab itulah ketika mana Amru ibnu Al-As diutuskan oleh orang-orang Quraisy untuk pergi memujuk Raja Najasyi, ya, yang telah memberi suaka politik perlindungan kepada kaum muslimin yang berhijrah ke sana, yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Maka ketika mana Amru ibnu Al-As dengan berbagai-bagai dakwaannya, Raja Najasyi panggil Ja'far bin Abi Talib untuk berbicara. Maka bicara Ja'far bin Abi Talib ini jelas, hujah-hujahnya tuntas. Dia datangkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menguatkan hujah-hujahnya. Dan dia menyebut pula kisah berkenaan dengan Isa ibni Maryam. Sehingga bila Ja'far bin Abi Talib bacakan surah Maryam, Raja Najasyi dan seluruh asaqib, yaitu seluruh daripada, ya, padri-padri, pendeta-pendeta agama Nasrani yang memegang kitab masing-masing, semuanya menangis mendengar bacaan, ya, bacaan surah Maryam yang diperdengarkan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sehingga kata Raja Najasyi, apa yang dibawa oleh Nabi kalian adalah sama sebagaimana apa yang dibawa oleh Nabi Isa ibni Maryam. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi kalian dan apa yang dibawa oleh Isa ibni Maryam adalah daripada sumber yang sama. Maka kata Najasyi, aku tidak akan menyerahkan kalian kepada sesiapapun. Kalian akan selamat tinggal di sini. Ya. Maka ini di antara kelebihan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Amru ibnu Al-As, tuan-tuan, ketika mana beliau nak menyerang Mesir, ya, nak menguasai kota Mesir, maka orang-orang Mesir ini beragama Nasrani. Maka Amru ibnu Al-As menggunakan semula hujah-hujah Ja'far bin Abi Talib ketika mana Ja'far berhujah di hadapan Raja Najasyi. Iaitu di antara sebab musabab Islamnya orang-orang Mesir.
Abdullah bin Ja'far menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang. Daging apa ni tuan-tuan? Orang kita panggil daging batang pinang. Ya, Nabi kita katakan inilah bahagian daging yang paling baik, daging yang tak ada lemak, daging yang cepat masak, daging yang lembut. Ya. Apatah lagi kalau bahagian dalam, ya, batang pinang bahagian dalam pula tuan-tuan, bukan bahagian luar, bahagian dalam itu lagi mahal tuan-tuan. Ya, lagi lembut dagingnya. Haddatsana Sufyan ibn Waqi', haddatsana Zaid ibn al-Hubbab an Abdullah ibn Muhammad an ibni Abi Mulaikah an Aisyah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. Sayyidah Aisyah menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik lauk pauk itu adalah cuka. Ya, sebaik-baik lauk pauk. Idam ni maksudnya tuan-tuan, ya, sama ada hidangan itu berbentuk lauk pauk ataupun hidangan itu merupakan cecahan kepada makanan. Jadi ya, Nabi kita katakan sebaik-baik ya cecahan makanan itu ialah cuka. Maksudnya makanan-makanan kita yang ada dimasukkan cuka itu merupakan makanan yang baik tuan-tuan, ya, untuk kesihatan kita. Dan para pengkaji barat dah buat kajian, cuka di antara salah satu daripada ya makanan orang-orang Mediterranean yang menyebabkan mereka ini ya lebih sihat tuan-tuan, ya, dalam perkembangan kehidupan mereka, ya, kurang sakit jantung dan sebagainya. Walaupun dari segi makanan mereka Masya Allah hari-hari makan daging lebih banyak pada kita tuan-tuan, ya, tapi disebabkan mereka ini dalam makanan mereka ada cuka. Orang Arab kebiasaannya dalam makanan mereka hidangan pagi, tengah hari, malam ada cuka tuan-tuan. Ya, sama ada cuka itu dalam bentuk buah-buahan jeruk atau cuka itu dalam bentuk salatah, ya, kita katakan acar rampai dan sebagainya, ataupun ya cuka itu dimasukkan dalam berapan-berapan. Haddatsana Abu Quraib Muhammad ibnu Al-Ala qala haddatsana Abu Bakar ibnu Ayyaz an Sabit Abi Hamzah As-Sumali an Sya'bi an Ummi Hani qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala 'indaka shay'un faqultu la illa khubzun yabisun wa khallun faqala hati ma afqara baitun min udumin fihi al-khall. Ummu Hani radhiyallahu taala anha menyatakan, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku dan berkata, adakah engkau memiliki suatu? Nabi tanya, ada makanan tak? Maka aku berkata, tidak kecuali roti kering dan cuka. Maka baginda berkata, berikan kepadaku rumah yang ada cuka di dalamnya, tidak dikatakan sebagai fakir atau tidak memiliki apa-apa. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam makan roti kering dan itu tuan-tuan yang dicicah juga. Tuan-tuan nak rasa macam mana, balik cari roti kering, cicah cuka ni tuan-tuan. Makan tengok. Cuba rasa, ya Allah, macam ni makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan. Ya. Yang kita kadang-kadang makanan kita sangat lazat, makanan kita sangat baik. Nabi kita makan di rumah Abul Haisam bin Taihan. Apa yang Nabi kita makan hanyalah buah kurma, hanyalah minum air, hanyalah duduk di bawah redupan pohon kurma. Nyaman, sejuk sebab duduk di bawah pokok kurma, makan buah kurma, kemudian minum air yang sejuk. Tiba-tiba aja air mata Rasulullah menitis tuan-tuan. Lalu Nabi kita kata apa? Kurma yang manis, ya, redupan pohon, air yang sedap. Semua ini kata Nabi, ya, adalah nikmat-nikmat yang kalian akan ditanya pada hari akhirat kelak. Masya Allah tuan-tuan. Semua ini kata Nabi adalah nikmat yang kalian akan ditanya pada hari akhirat kelak. Masya Allah. Cuba kita bayangkan diri kita, ya, kelebihan yang Allah anugerahkan kepada kita di zaman ini. Lebih makanan kita daripada makanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pelik dan anehnya, makanan mereka tidak seberapa tapi ibadat mereka amat hebat tuan-tuan. Ya, kenderaan mereka tidak seberapa tetapi ya mujahadah mereka amat hebat. Kediaman mereka tidak seberapa tetapi kesungguhan mereka kepada Allah sangat hebat.
Ya, maka inilah yang kita rasa, ya, kalaulah Nabi kita katakan semua itu akan dipersoalkan di hadapan Allah, lebih-lebih lagi apa yang kita dapat akan dipersoalkan di hadapan Allah. Maka sebab itu Nabi kita katakan, idza asabtum misla hadza, apabila kalian dapat makanan-makanan macam ni, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, tanda syukur atas rezeki anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur itu bukan sekadar hanya dengan ucapan, tetapi syukur itu dibuktikan dengan perbuatan. Maka dengan sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila bangun sembahyang sehingga bengkak-bengkak kaki, ditanya Sayyidah Aisyah, laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar ya Rasulullah, tidakkah Allah dah ampunkan kesalahanmu yang lalu dan kesalahanmu yang akan datang, kenapa bersungguh sembahyang sehingga bengkak-bengkak kaki? Maka Nabi kita katakan, afala akunu 'abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Nak maklumkan kepada kita tuan-tuan, syukur itu mesti dibukti dengan ketaatan. Syukur itu mesti dibukti dengan taqarrub kepada Allah. Kita rasa syukur dengan rezeki anugerah Allah, daripada rezeki itu apa yang kita gunakan untuk kita kembali pada Allah. Kita bersyukur dengan nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Maka daripada umur yang Allah beri, berapa banyak bagi umur kita yang kita gunakan untuk agama Allah. Syukur dengan nikmat kesihatan, apa yang kita lakukan dengan tubuh badan kita, ya, yang setiap orang daripada kita dituntut untuk melakukan 360 sedekah setiap hari, tanda mensyukuri nikmat tubuh badan. Nabi kita katakan, ya, kafakum bi salatid duha, memadalah bagi kalian dengan sembahyang duha. 360 sendi yang Allah berikan kepada kita itu, kita dah tunaikan hak syukur dengan kita sembahyang sunat duha. Tuan-tuan, berapa ramai yang sembahyang? Kita dah banyak ilmu tuan-tuan, insya-Allah masing-masing dah tahu dah banyak benda yang kita tahu, tapi yang masalahnya ialah kita tak buat aja. Ya, maka berbeza orang yang sedar dengan orang yang tahu tuan-tuan. Ya, orang yang tahu sekadar dia tahu dan dia ada ilmu. Orang yang sedar, dia tahu dan dia sedar, dia dituntut untuk melakukan perkara tersebut dan dia buat kerana dia sedar bahawa dia adalah hamba Allah yang mesti bersyukur. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah ibn al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-saridi 'ala sa'iri at-ta'am. Abu Musa al-Ash'ari, salah seorang daripada perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, dikatakan salah seorang daripada 7 orang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari ini peranannya sangat besar tuan-tuan, ya, dalam penyebaran hadis-hadis Nabi, dan juga peranannya sangat besar, ya, dalam perjuangan jihad fisabilillah. Mereka bukan sekadar orang yang menyebarkan ilmu, tetapi mereka merupakan mujahid-mujahid yang hebat. Abu Musa al-Ash'ari ini merupakan ketua angkatan perang di zaman Sayyidina Umar al-Khattab yang diperintahkan untuk menggempur jajahan Parsi. Manakala Sayyidina Khalid al-Walid dan juga Sayyidina Abu Ubaidah diperintahkan oleh Sayyidina Umar menggerakkan angkatan untuk menggempur Syam, untuk mengislamkan Jordan, Syria dan Lebanon. Manakala Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari pula digerakkan ke Parsi, ke seluruh jajahan Parsi termasuk Iraq, Basrah, Najaf dan yang lain-lainnya. Maka Abu Musa al-Ash'ari ini, daripada satu daerah ke satu daerah, angkatannya menggempur musuh sangat hebat sekali, sehingga akhirnya mereka berjaya menguasai Kufah, menguasai Basrah, menguasai Najaf dan yang lain-lainnya. Manakala panglima angkatannya, ketua angkatan terakhir angkatan Parsi bernama Hurmuzan. Hurmuzan ini pula melarikan diri daripada satu tempat ke satu tempat, satu kubu ke satu kubu,
Sehinggalah sampai surat daripada Tuan Khalifah kepada Abu Musa Al-Asy'ari, pesan kepada beliau nanti apabila bertembung dua kumpulan daripada Kufah dan juga Basrah, hendaklah cari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Majza'ah bin Thawr As-Sadusi. Pastikan orang ini dilantik menjadi orang kananmu, wahai Abu Musa. Ya, maka orang-orang ramai berbicara, kenapakah nak dilantik orang tersebut? Hebat sangatkah dia, sedangkan kami dah banyak berjuang? Ya, kenapakah dia ini yang dilantik? Masing-masing tak tahu, lalu mencemburui Majza'ah bin Thawr As-Sadusi. Ya, rasa-rasanya kat sini pun mungkin hari ini baru dengar nama sahabat Nabi Majza'ah bin Thawr As-Sadusi. Kita banyak tuan-tuan, kamu sahabat kita ni amat kurang tuan-tuan. Ya, nama artis insya-Allah ramai yang ingat. Ya, nama sahabat berapa ramai yang kita boleh ingat tuan-tuan. Majza'ah bin Thawr As-Sadusi ini orang Basrah. Lalu beliau ini bila bertemu dengan Abu Musa Al-Asy'ari, Abu Musa lantik beliau menjadi orang kanan beliau. Maka mereka menggempur Hormuzan daripada satu kota ke satu kota, satu kota ke satu kota. Akhirnya semuanya ditewaskan dan dapat dikuasai, sehinggalah sampai ke kota terakhir orang Parsi, yaitu kota Tustar. Dengan jatuhnya Tustar ke tangan umat Islam, maka berkuburlah kerajaan Parsi, buat selama-lamanya. Maka ketika mana mereka sampai menggempur kota Tustar ini tuan-tuan dibina dalam bentuk yang tinggi, dibuat dalam bentuk seekor kuda, kemudian dibuat pula dengan jubin-jubin yang licin, kemudian disaluti pula dengan tembaga, dan digali parit yang amat dalam sehingga angkatan kaum muslimin tidak dapat masuk ke kota tersebut. Mereka mengepung kota itu selama 8 bulan tuan-tuan. Dan selama 8 bulan itu berlaku lebih daripada 80 pertempuran. Yang bermula pertempuran satu lawan satu, akhirnya berlakulah pertempuran yang hebat. Tetapi mereka gagal untuk masuk ke dalam kota Tustar. Sehingga Abu Musa Al-Asy'ari ini tuan-tuan, dia rasa hilang arah, Masya Allah. Tak tahu nak buat apa, munajat kepada Allah aja. Di dalamnya kejadian 80 pertempuran itulah terselahnya kehebatan Majza'ah bin Thawr yang menggerunkan angkatan musuh dan membanggakan angkatannya para sahabat dan juga angkatan kaum muslimin. Majza'ah bin Thawr pernah diserang oleh 100 orang Parsi. Serangan hendak beliau bersendirian. Majza'ah bin Thawr menggunakan 2 bilah pisau, dan beliau berjaya membunuh 100 orang tuan-tuan. Masya Allah, 1 lawan 100, sehingga nama beliau mula disebut-sebut. Dan orang ramai yang cemburu dengan beliau baru sedar rupa-rupanya inilah sebab musababnya Tuan Khalifah nakkan orang ini menjadi orang kanan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Dan untuk mereka masuk ke kota Tustar, mereka tak dapat masuk. Sehinggalah Abu Musa Al-Asy'ari berdoa, bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan untuk mereka masuk ke sana. Maka akhirnya ketika mana Abu Musa sedang buat rondaan, memerhatikan tembok kota Tustar yang sangat tinggi, dalam hal keadaan mereka dah patah harap bagaimana cara untuk mereka masuk. Orang yang cuba dekat dengan kota tersebut akan dipancing dengan besi-besi yang dibakar sehingga membara, lalu kalau kena aja akan mati terbakar. Maka mereka tak dapat mendekat dengan kota tersebut. Tiba-tiba satu panah dihalalkan ke arah Abu Musa, terpacak di depan Abu Musa. Dilihat pada panah itu ada surat, dibaca, sesungguhnya aku pemimpin kaum di kota Tustar. Hormuzan masuk ke sini dan buat kacau, kata dia. Hormuzan juga menyimpan dendam untuk membunuh aku dan juga keluarga aku. Kalaulah kalian kaum muslimin memberi jaminan akan menyelamatkan aku, akan kutunjukkan jalan rahsia masuk ke kota Tustar. Abu Musa pun tulis surat, panah balik. Setuju. Maka orang tadi pun menyusup keluar daripada kota tersebut pada malam hari
bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari, lalu minta kepada Abu Musa, seorang pahlawan yang gagah, yang hebat, yang tahan sejuk, sebab pada ketika itu musim sejuk, yang tahan sejuk, yang boleh berenang. Maka ya Abu Musa panggil Majza'ah bin Saur. Majza'ah, cuba cari orang yang gagah, orang yang pandai berenang, orang yang tahan sejuk. Kata Majza'ah, tak payah cari, insya-Allah aku boleh, kata dia. Ya dia boleh. Maka orang itu pun bawa Majza'ah bin Saur masuk ke dalam kota Tustar melalui terowong bawah tanah, tuan-tuan. Rupa-rupanya kota Tustar ni kota ajaib. Air disalurkan melalui 2 sungai masuk ke dalam kota tersebut dan terus menjadi air pancuran di tengah-tengah kota. Air pancuran kota Tustar ini dikatakan salah satu daripada keajaiban ya yang masih ada sampai ke hari ini di Iran, tuan-tuan. Ya. Jadi Majza'ah bin Saur ini menyelam, ya, memasuki lorong-lorong, terowong-terowong bawah tanah yang kadang-kadang terpecah 2, terpecah 3, kadang-kadang dalam, kadang-kadang cetek, sampailah akhirnya dia masuk. Ya, Abu Musa pesan pada dia, kamu masuk, kamu pastikan posisi Hurmuzan, tengok saja dan kenal siapa orang dia Hurmuzan, jangan buat apa-apa, kamu balik semula kepada kami. Maka dia pun masuk sampai ke dalam. Bila dia ditunjuk identiti Hurmuzan, kata Majza'ah, kalau aku nak panah Hurmuzan pasti kena, kata dia. Ya, tetapi disebabkan aku ingat pesan Abu Musa, aku patah balik. Maka ya kembali beliau buat persiapan. Maka pada suatu malam mereka dikumpulkan 300 orang untuk bersama dengan Majza'ah masuk melalui jalan, ya, jalan rahsia, dan buka pintu kota untuk ya angkatan kaum muslimin masuk melalui pintu kota. 300 orang menyelam dengan Majza'ah bin Saur, tuan-tuan. Ya, di musim yang sejuk, mereka juga tak dibenarkan memakai pakaian yang tebal, hanya memakai pakaian yang nipis, dan masing-masing daripada mereka hanya membawa sebilah pedang sahaja. Ini perjuangan yang hebat, tuan-tuan. Mereka menyelam, mereka berenang, mereka berjalan, ya, sehinggalah waktu subuh mereka tiba ya di pintu kota, ya, rahsia, pintu rahsia. Ya, pada saat itu, tuan-tuan, Majza'ah bin Saur dapati hanya 80 orang sahaja yang selamat. Yang lain semuanya lemas, tuan-tuan. Masya Allah, ya, lemas dan mati kesejukan. Dengan 80 orang itulah mereka menyerang angkatan Tustar, yang akhirnya mereka berjaya membuka pintu kota dan mereka berjaya menawan kota tersebut, dan Hurmuzan ditangkap, dibawa balik ke Madinah Al-Munawwarah dalam hal keadaan berpakaian lengkap dengan pakaian mahkota Raja Parsi. Sayyidina Umar bila tengok aja masuk mahkota Raja Parsi teringat kepada Sayyidina ya Suraqah bin Malik yang Nabi kita janji, apa pandanganmu wahai Suraqah, suatu masa nanti kamu akan dipakaikan dengan mahkota Raja Parsi. Maka dipanggil Suraqah bin Malik lalu dipakaikan kepada beliau mahkota Raja Parsi. Itu kisah ya peperangan Tustar, ya, dengan jatuhnya kota Tustar kepada kaum muslimin, ya, maka terkuburlah kerajaan Parsi lama. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan Sayyidah Aisyah ke atas wanita-wanita yang lain adalah seperti keutamaan sarid, yaitu bubur yang dibuat dari roti yang dicampur dengan daging dan berkuah, dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Sarid ini merupakan makanan istimewa ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, ya, yang nak menunjukkan kemuliaan dan kelebihan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Insyaallah, tuan-tuan, kita akan sambung dalam kuliah-kuliah kita yang akan datang, ya, masih lagi dalam bab ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk kita lebih mengenali makanan-makanan dan juga kita lebih dekat kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب